Dulu, saya seorang yang sangat pemalu. Saya tak suka jumpa orang. Saya tak suka nak bercakap dengan orang. Saya malu dengan fizikal saya. Saya selalu tanya dengan mak saya, "Mak, kenapa saya dilahirkan macam ni, Mak? Apa salah saya? Apa dosa saya, Mak? Saya tak nampak masa depan saya." Tapi, akhirnya, sekarang saya telah percaya. Nak tahu macam mana saya boleh percaya? Saksikan saya di Soya One Rabu ini pukul 9 malam. Jumpa anak saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama saya Bro Halim dan juga Syukur Ibrahim dalam rancangan Soya One. Kau tahu tak Soya One? Please. Sifat orang yang amazing, overcome the fear, never give up dan excellent. Dan dapat nombor 1, number 1. Ini maksud Soya One. Saya ingat air soya. Bukan. Okay. So, hari ni kita nak sembang-sembang dengan Syukur Ibrahim. Sebenarnya Syukur Ibrahim ni bukanlah orang yang asing dengan saya. Dah lama kita kenal kan. Kawan baik, dah jadi keluarga dah. Betul. Memang betul. Kita dah perkenalan lebih kurang 15 tahun yang lepas. Betul. Okay, masa tu Syukur kau masih lagi student di UKM. Kan, ambil apa komputer. IT lah. IT kan, okay. Lepas tu kita buat bisnes sama-sama. Okay, masa tu kita buat perniagaan franchise. Okay, lepas tu aku ulang alik JB KL. Kau turun JB, aku naik KL, jumpa kau kat KL. Kau turun JB, jumpa aku kat JB. Kita bekerja sama, lepas tu sampai sekarang ni lah. Kita sama-sama jadi Sekolah Nation. Masih bersahabat. Ya, betul. Alhamdulillah daripada bujang sampailah dah kahwin, dah beranak dah pun kan. Betul. Alhamdulillah. Wife dah beranak, kita tak beranak. Ya. Okay, so inilah. Sikit, tapi kalau saya tergurau lebih-lebih sikit, minta maaf sebab saya dah sangat biasa dengan Syukur ni dah. Dengan family dia pun kita orang dah biasa dah. Okay, jadi kita panggil apa? Bro. Okay. Halim. Bro Halim Okay. Saya dengan Bro Halim ni, dia je yang boleh bergurau macam tu dengan saya. Orang lain tak boleh. Kata-kata ni. Asal kata-kata. Okay, alright. So, kita nak perkenalan. Siapa sebenarnya Syukur ni? Siapa Syukur ni? Okay, boleh tak perkenalan? Okay. Latar belakang, asal lahir Johor lahir 01 JDT. JDT. Orang Muar. Orang Muar. Okay. Yes. Saya orang Muar. Tapi membesar di Melaka. Latar belakang saya, ayah saya dulu pesara tentera. Tentera. Mak si rumah, adik-beradik 6 orang. Saya anak keempat. Jadi saya belajar dekat universiti, melanjutkan pelajaran, dan sekarang saya seorang usahawan lah. Usahawan kapet. Membekal dan memasang kapet pejabat, kapet surau, kapet masjid, seluruh Malaysia. Okay, tak payah cerita pasal kapet tu sangat sebab nanti kena bayar sponsor. Tentu. Okay, Syukur yang kita tengok ni fizikal merupakan orang lelaki yang terpendek di Malaysia. Nak sebut pendek kesian pula kan. Shortest man. Shortest man in Malaysia. Wow, tepuk tangan. Okay, kita bersama dengan Syukur, dan Syukur ni kita tengoklah. Tu tangan dia, kakinya ginilah orangnya. Tapi walaupun tangannya pendek, kakinya pendek, tapi dia dah sampai ke seluruh dunia. Dia dah sampai, kau sampai mana? Eropah lagi. Eropah, Timur Tengah Aceh. Timur Tengah Aceh. Murah kan? Asian. Semua. Ni kau ni kan? Ni London. Ni London ni, London kau. London. So banyaklah. Pergi Turki sama. Turki, betul. Turki ni. Ini murah sama-sama. Okay, right. Banyaklah saya treat sebenarnya dengan Bro Halim ni. Ya. Betul. Banyak. Nanti kita jaksa lah insyaAllah. Memang niat nak pergi. Betul, kena pergi bro. Kena pergi. Memang kena pergi jaksa. Okay, lepas tu itulah kehebatan Syukur. Bukan sekadar dah pusing satu dunia, tapi Syukur juga adalah seorang peniaga yang sukses dalam perniagaan dia. Antara anugerah yang kau dapat apa? Anugerah apa? Ikon OKU kebangsaan. Ikon OKU kebangsaan. Gila lah. Lepas tu saya tokoh Ma'al Hijrah Negeri Melaka. Tokoh Ma'al Hijrah? Kategori golongan istimewa lah. Dan aku je tak percaya. Saya ada kategori sendiri. Kalau OKU aku boleh terima. Tapi kalau kategori keseluruhan.
Okay, dan itulah Malaysia Book of Record lah. The shortest man in Malaysia. Okay. Sebenarnya aku mungkin tak sesuai lah, cerita panjang sangat. Aku ada tanya dengan mak bapak kau dulu macam mana sejarah kau bawa lahir apa semua sekali. Dulu bapak kau cakap kat aku tau, kenapa dia nama kau Syukur. Okay. Dia kata sebab Syukur juga dapat anak, letak nama Syukur. Bila dia kata, bila mak kau bersalin dengan kau je, tu dia keluar kalimah Syukur alhamdulillah dapat bini dia bersalin. Tu letak nama kau Syukur. Jadi tu sejarahnya. Kau tak tahu ni, ni antara ni bapak kau cerita kat aku betul. kan? Okay. So ada sejarah dia lah macam mana apa ni adik-adik kau yang lain juga, kesian juga, sedih lah dengar. Tapi memang aku selut lah mak bapak kau, memang selut lah cara dia didik kau, adik-adik kau semua. Memang terbaik lah, alhamdulillah. Okay, so kita nak cerita lagi tentang pasal bisnes kau, macam mana kau terlibat bisnes. Tapi sebelum tu kita berehat sekejap dengan kita buat game sikit lah. Macam biasa mana ni, whiteboard. Okay, thank you. Okay, kita nak minta Syukur. Okay, tengok tangan Syukur Kamera tengok tangan dia. Ni jari dia. Comel tak? Comel tapi ada 6 Lebih. Syukur ada 6 jari 6 jari. Okay, so kita nak minta Syukur tulis. Aku nak bully kau ni. Tulis. Boleh pegang tak? Boleh. Tengok cara dia pegang ni. Okay, tulis OKU tapi OK dalam tulisan Rumi. Okay, nak buka. Tu satu tangan ke dua tangan? Ikutlah. Okay. OKU tapi OK. Sebenarnya tajuk kita hari ni lupa nak sebut lah. OKU tapi OK. Syukur ni dia OKU tapi dia OK. Ada sejarah ke hashtag tu? Ada. Jadi saya cerita. Saya tulis kena dua tangan. Dua tangan dua tangan macam ni. Tapi tulisan saya Ustaz tengok Alamak. Kalah tulisan Ustaz. Ini kalau Rahmat tengok ni menangis dia. sebab minggu lepas Rahmat kena tulis kat tapi tulis dia bodoh Nampak? Okey, ada saya okey Ya, tepukan untuk Rahmat sikit. Ya. Rahmat pula. Tepukan untuk Syukur pula. Okey ni. OKU tapi okey. Okey, ini tulisan dia. Alright. Cun adik-adik yang tulisan buruk tu boleh muhasabah lah. Macam mana abang Syukur ni yang jari dia gitu-gitu, yang tangan dia ketak-ketak gitu, tiba-tiba boleh tulis dengan cantik ni. OKU tapi okey. Alright. Jawi pula. Aku nak test jawi kau. Jawi. Jawi. Ni pen. Okey. Kalau kau gagal, aku akan report tadi pada Mawi supaya Mawi ambil tindakan. Okey tapi okey. Pandai-pandai. Kita tanya Mawi je ni. Mawi kenal kau kan? Kenal. Macam tu. UQ. Betul tak Ustaz? Okay, sebenarnya salah ni. Salah. UQ tapi ini awak. Okey. Okey, dia saya okey. Kaf ya ha. Okey. Okey you. Ya dengan wow. Okey lah juga, tak kisahlah. Kita bukan nak tahu ejaan betul tak betul dan nak tahu tulisan dia. Tulisan cantik kan? Inilah tulisan Syukur. Okey, walaupun dalam keadaan jarinya sangat kecil-kecil. Syukur buat demonstrasi sikit macam mana kau type WhatsApp. WhatsApp telefon. Okey sini. Cuba kita tengok macam mana dia buat WhatsApp. Jap. WhatsApp ni WhatsApp. Mana pula WhatsApp ni? Okey, tulis. Okey, saya kalau OKU tapi okey. Saya macam mana dia tulis? Okey, saya sebenarnya sejarah saya juga pernah memenangi typing master. Oh iya ke? Untuk radio lah. Dia suruh hantar WhatsApp paling dulu message lah. Paling cepat yang saya menang. Oh iya ke? Diorang tahu tak yang kau macam ni kat Tak tahu. Dia tak tahu. Agaknya penerbit boleh terkejut kan. Yang menang punya gini punya. Kan. Saya okey Ustaz. Untuk tangan saya ni dan jari saya ni yang banyak berfungsi adalah saya punya ibu jari. Ibu jari ibu jari saya yang mana ni ibu jari? Ni ibu jari yang comel. Ibu jari ni yang macam ada sendi sikit, ada tulang. So untuk saya pegang pen. Okey. Untuk saya pegang apa-apa barang lah dan untuk saya menaip juga. So saya Oh gitu lah. So pakai satu jari siap. Oh dah siap. Cepat gila. Itu. Lama laju lah. OKU tapi okey.
Alamak. Mantap, memang mantap. Betul ejaan dia. Okey. Terima kasih banyak. Cukup. Begitu, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Jadi macam mana? Ni minum air contoh bagi minum air. Kalau macam ni guna satu jari berat lah kan. Tapi boleh je. Kuat lah kan. Tapi saya gunakan dua tangan. Dua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Bagus, comel betul budak ni. Okey, kau buka baju je ni, buka baju. Demo sikit buka baju. Nanti kena set. Tapi baju kau pakai sendiri je nak? Semua Ustaz. Gosok baju pun saya gosok sendiri. Gosok baju ke? Kau jangan panggil Ustaz, diorang tak tahu aku Ustaz. Okey. Gosok baju sendiri. Gosok sendiri, baju sendiri. Seluar pun gosok sendiri. Zip sendiri. Ya. Okey. Macam mana kau masuk toilet? Masuk toilet macam biasa. Pintu buka je lah. Boleh? Pintu buka sendiri ke memang dah buka? Dah terbuka lah. Cuma okey, pengalaman saya pernah saya sebenarnya tak suka sangat buang air dekat luar. Maksudnya tandas awam, tak suka, susah kan kadang-kadang kan. Dengan keadaan saya kalau balik aku pun tak suka buang air kat luar. Mesti dalam toilet lah kan. Okey. Tapi satu hari ni saya saya pergi keluar, memang sakit perut lah. Panggilan terakhir lah orang cakap. Masa tu cari toilet, masuk dalam toilet, nak kunci pintu tak sampai tak. Ya Allah. Habis macam mana? Saya pun keluar lah, saya tak berani nak lompat kunci, kalau lompat terkunci. Nak buka satu hal lagi, betul. Nak buka satu hal lagi. Jadi saya buat macam ni, saya cari toilet ni semua sama. Jadi macam mana saya buat? Saya tutup je pintu rapat-rapat, tak kasih angin tolak ke apa, tawakal je. Tak payah kunci. Kalau ada orang tolak pintu tu, itu rezeki dia lah. Rezeki dia lah nampak kau tengah buat air. Okey, lepas tu macam kan nak capai tu memang sampai ke? Sampailah semua. Okey, soalan seterusnya. Macam mana kau naik bas? Naik bas? Dulu masa kau, aku ingat lagi masa dekat kau student kau naik bas. Betul? Kan? Macam biasa, saya dulu kalau daripada Senior University, saya nak balik ke Melaka, saya duduk family kat Melaka. Saya ulang alik pergi Pudu, naik bas, turun bas, semua dah biasa lah. So memang orang pandang tu memang pelik lah tengok saya jalan seorang-seorang, berani, tak takut kena culik ke, tak takut kena ragut ke. Dulu memang selamba je jalan. So memang saya boleh buat lah everything. Lepas tu kau naik bas macam mana? Panjat lah. Bas tu tinggi juga. Memang boleh tak? Boleh, memang boleh. Kau tahan bas macam mana? Tahan je. Macam tu. Sekali lagi. Okey, alhamdulillah. Alright. So kita nak cerita pasal bisnes Syukur lah kan? Okey. Syukur, kenapa kau lepas belajar, aku dengar cerita dulu kau pernah minta kerja, orang offer kau 600 kan? Ada degree tapi offer 600 sebab kau KU. Cerita sikit pengalaman tu macam mana? Lepas saya belajar dulu memang tak dapat kerja lah. Pergi interview, pergi cari kerja semua tak dapat. Jadi yelah, orang cakap ada ijazah tapi tak dapat kerja kan. Jadi masa tu kawan-kawan dia ajak buat bisnes lah. So buat bisnes. Oleh kerana kita tak ada pengalaman, tak ada ilmu, tak ada mentor, jadi gagal. Saya 3 kali gagal. 3 kali gagal. Bukan sekali gagal. Semua yang menonton, siapa yang buat bisnes hari ni, saya 3 kali. 3 kali bangkit kali keempat untuk berjaya. Wow. Kan kali keempat untuk berjaya. So ini adalah bisnes saya yang keempat lah. Sekarang ni bisnes apa? Bisnes kapet. 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 Bisnes kapet. Tapi Syukur, bukan kau yang pasang pun kan? Bukan, saya bos tak. So kau suruh orang kan? Suruh orang. Kau ni pakai kapet tapi kau tak pasang kapet. Betul. Saya bukan jual kapet yang rumah tu lah. Kapet-kapet wall to wall lah pemasangan. Oh, ni macam ni lah pasang kan? Pasang. Ini untuk event. Kejayaan yang paling besar sekali kapet ni. Yang apa? Saya pernah pasang kapet Musabakah. Tilawah Al-Quran, Tilawah Al-Quran. Peringkat antarabangsa. Dekat PWTC saya pernah masuk dalam istana, masjid-masjid besar. Saya pasang office-office orang kenamaan, rumah-rumah orang yang memang rumah aku. Dan paling penting saya buat bisnes kapet ni, saya dapat berkenalan dengan penginfak yang begitu berbesar hati untuk menginfakkan dia punya duit dia untuk tukar kapet itu. Tanpa dia diketahui siapa orang dia. Wow. Tentu.
Tu antara kenangan manis akhirnya. Apa cabaran meniaga kapet dengan keadaan kau sendiri ni? Mula-mula dulu masa orang tak kenal saya, kepercayaan pelanggan lah. Percaya pelanggan terhadap saya. Orang tengok saya ni mampu ke buat bisnes kapet kot kan. Benda yang berat, benda yang besar. So mula-mula macam tu. Pernah saya datang office ni Ustaz kan. Dia tak bagi saya masuk pun. Oh ya ke? Dia ingat saya datang nak minta derma. La ilaha illallah. Dengan keadaan saya macam ni kan, saya macam down lah. Tapi masa tu macam kuatkan semangat juga. Dan akhirnya saya masih ada di sini. Mantap lah. Saya masih ada di sini. Lepas tu nak tanya lagi tentang kenapa boleh terjebak dalam perniagaan kapet? Kan banyak perniagaan-perniagaan lain lagi. Okey, itulah ramai orang tanya macam kenapa kapet? Saya IT kot kan. Saya belajar IT. Dari jauh. Jauh. Ini adalah sebenarnya proses kebangkitan selepas gagal beberapa kali lah. So sebenarnya kegagalan saya, kadang-kadang ada orang bila cerita pasal gagal, dia tak nak cerita dah. Cakap, tak nak cerita lah pasal yang lepas. Tapi saya kan, kegagalan itulah yang membuatkan saya ada hari ni. Ya, betul. Dia macam berkaitan tau. Saya buat bisnes ni, tu dia kait dengan ni. So bisnes saya yang terakhir, bisnes ketiga tu, dia ada kaitan saya buat ID, interior design. So ada kaitan dengan kapet lah. Dan saya ambil dia punya satu part sahaja, iaitu bahagian lantai kapet, dan saya fokus. Okey. Itu sejarahnya. Sejarahnya. Okey. Alright. Cun. Lagi apa nak cerita pasal kapet? Itulah. Kenapa kau ambil pekerja kau Pakistan ni? Asal Pakistan ni kapet Pakistan ni. Kenapa? Dia kemahiran lah. Kemahiran. Okey, alright. So kita habis cerita pasal bisnes. Kita nak buat teka-teki sikit. Alright. Siapakah pendorong utama dalam industri tekstil yang dijalankan? Tak ada, saya buat sendiri je. Kebanyakannya memang saya Kau lah kau minat kat Jekyll ke apa? tak ada. Saya memang jenis orang yang sukakan kekemasan. Kan, suka kemas. Kalau ada rumah pun suka kemas rumah. Kan. So benda tu memang diri saya dah dididik. Jadi saya sukalah tengok masjid, surau kemas lah. Dengan kapet yang cantik. Macam tu. Alright, so kita nak masuk bab teka-teki pula. Kita berehat sekejap. Masuk segmen yang seterusnya. Okey, kita buat teka-teki. Okey, teka-teki macam biasa kita ada penukul ni. Kalau kau salah jawab je, kita pukul kau. Ini pukul tu belas. No mercy. Ya. Okey, siap ya. Sebab kalau minggu lepas Rahmat, bila aku salah je dia ketuk. Tapi aku rasa kau tak boleh ketuk aku kot. Boleh. Tak ada. Okey, teka-teki Soalan yang pertama. Okey. Ini minggu lepas Rahmat kena ni. Okey. Buaya. Okey. Ada seekor buaya ni. Ada seekor buaya. Okey. Dia bunting. Okey, lepas tu kita tembak perut dia. Siapa yang mati dulu? Buaya mati dulu ke anak dia mati dulu? Kau tak tengok minggu lepas? Minggu lepas Rahmat dah kena ni. Soalan yang sama ke? Ada seekor buaya dia bunting. Okey. Jadi bila kita tembak perut dia, siapa mati dulu? Buaya mati dulu ke anak dia mati dulu? Anak dalam kandungan tu. Anak. Okey, jawapannya buaya. Buaya tak bunting, buaya bertelur. Salah, okey. Okey, yang seterusnya ialah Betul. kau tengok ni. Tadi cerita pasal buaya kan, ni cerita pasal harimau. Okey, tadi buaya bunting ke tak kan? Okey, harimau ni bunting ke bukan? Bunting ke bertelur? Bunting. Harimau bunting ke bertelur? Bunting. Okey, kau tengok betul. Confirm bunting Betul. Kenapa bertelur? Sebab dia jantan. Ya betul. Okey, pandai. Okey, harimau ni dia tak bertelur. Dia tak bunting, dia jantan. Dia bertelur lah. Okey. Dia bertelur sebab dia jantan. Pandai. Okey. Okey, ni kalau kau pandai ni ayam. Okey. Ayam berkokok. Tadi harimau? Ngaum. Salah. Okey. Ayam berkokok, harimau? Harimau pagi. Siang. Harimau siang. Kenapa pagi pula siang lah? Siang lah, so ayam kau harimau siang lah. Harimau siang, hari nak siang. Dia pandai. Kau pun pandai, kau memang tak penipu. Okey, seterusnya haiwan tadi pasal siang. Okey. Haiwan apa yang malam dia hidup, siang dia mati? Haiwan apa yang malam dia hidup, siang dia mati? Malam dia hidup, siang dia mati.
Kau ingat kau pandai? Jawab. Kalau kau pandai jawab lah. Apa? Tak tahu. Tak tahu. Lampu. Apa lampu lah? Apa dia? Ikan lah. Ikan bila kita siang mati kan? Uish. Geram pula. Apa nak balik? Okey, apa ni, ikan bila siang dia mati lah. Okey. Benda apa yang setelah kau puas cari, kau cari, bila dah dapat kau buang. Apa benda tu? Masa cari, kau cari bersungguh-sungguh, cari macam apa? Okey tahu, tak hidung. Ya, pandai. Okey, pandai. Okey. Ni mesti dah biasa buat ni. Buat demo sikit. Sebab tak boleh. Tak muat. Tak mau kau buang tak hidung macam mana? Ada orang buang kan? Ada buang kan? Wah, untung lah ada orang buang kan? Okey. Okey, yang seterusnya adalah benda apa yang bila masuk tegak, keluar kendung. Masa masuk tegak, bila keluar kendung. Tak ada. Jawapan. Apa? Masuk tegak, keluar kendung. Apa dia? Tak tahu. Ini bukan soalan lucah. Aku tahu kau. Tak ada. Okey, jawapannya ialah jari. Cuba kau nak korek hidung, kan jari tegak. Tak tahu lah kau macam mana. Okey. Jadi masa nak korek hidung jari tegak. Bila nak keluar bengkok kan. Okey. So sama juga tak hidung juga. Okey. Kena. Okey, yang seterusnya last. Okey, ini mesti kau boleh jawabnya. Benda apa tembak ke bawah tapi dia akan naik ke atas? Tembak ke bawah, naik ke atas. Tembak ke bawah, naik ke atas. Tembak ke bawah, naik ke atas. Tak tahu. Kau biasa buat lah. Apa? Kau tembak ke bawah tapi benda tu naik ke atas. Tak tahu Tak tahu. Okey. Jawapannya ialah kentut. Ya. Betul kan? Okey. Puas nampaknya kita punya talent hari ni dibelasah oleh saya. Okey, syukur. Alright, so kita nak masuk ke segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga tentang okeylah. Kau selain daripada buat karpet ni, kau bagi motivasi kan? Ni lah. Ni perasaan handsome ni. Tapi dulu kan aku kenal kau, syukur dulu kau kurus tau. Sekarang ni kenapa kau? Yelah, ada perkembangan Perkembangan kan. Sekarang ni berat kau apa? Berat mata mandang. Berat lagi bahu memikul. Ya ke kesiannya lah. Berat mata memandang, berat lagi bahu. Berapa berat? Cakap lah berapa? Lagi 30 kilo nak 60. 60. Mana tu? 30 nak 60. 60. Lebih kurang 60 kot. 60 kilo? Ini separuh Ustaz. 60 kilo tu kalau orang dah lengkap tu. Ini separuh 30 kilo lah. Kalau ke BMI tinggi kau apa? Tinggi. Tinggi 100 ngam-ngam. 100 cm. 100 cm. So kalau ikut BMI memang obesity tahap maksimum lah. Ada. Perut tu macam dah ke lantai lah. Tu tak campur berat dosa kan. Okey. Gurau. Okey. So, nak tanya pasal motivasi. Kau bagi ceramah motivasi. Tajuk apa sebenarnya motivasi? Banyak tajuk. So, okay, saya bagi ceramah motivasi ni ikut inilah kategori lah. Ada sekolah, sekolah fokus kepada peperiksaan. Peperiksaan kan. Ini kau masa kau sekolah ke apa? Masa jadi pengawas tu? Ni masa bagi ceramah lah. Saya memang dress to impress. Wow. So ni belakang kereta kau? Belakang kereta saya. Sampai sekarang sini je? Kereta. Kena tukar baru je? Belum. Mercedes Mercedes. Power babe. Mercedes. Terbakar. So kalau macam untuk usahawan, macam mana jadi usahawan berjaya lah. Usahawan berjaya. Lepas tu kadang-kadang ada government pun ada jemput, fokus kepada kerjaya, syukur. Macam itulah. Okey, syukur. Kita tinggalkan sekejap motivasi tu. Okey. Aku kenal kau dulu, kau ada girlfriend. Nama girlfriend kau siapa yang salah seorang tu? Nama dia Wani, betul? Wani. Dan Wani tu lah yang jadi bini kau sekarang, betul? Betul. Sebenarnya aku nak try kat dia tapi tak dapat lah. Okey, Wani. Cerita macam mana kau kenal Wani? Lepas tu
Macam mana Wani boleh terpikat kat kau? Saya pemalu Ustaz. Oh, pemalu. So, Wani yang murid saya. Oh, okey. Wani dengar tu dia kata awak yang murid dia. Saya kenal masa zaman universiti lagi. Okey. Zaman universiti. Sama you lah. Lain dia lain. UPM. Saya UKM. Macam mana kau kenal dia? Kenal projek lah, program universiti. Okay. Kenal, berkenalan. Okey. Lepas tu kita orang keep in touch, berhubung. Saya sebagai senior, dia sebagai junior. Maksudnya bagi semangat, bagi motivasi belajar. Dah kejut bangun belum? Ini kelas buat apa? Itulah, comel-comel macam tu lah. Okey, masa tu tak ada WhatsApp lagi kan? Tak ada. Kan? Masa tu ni lah. So, lepas habis belajar, saya habis belajar dulu. Masa tu dia belajar lagi, saya buat bisnes. Okey. Gagal lah 3 kali tu kan. Dan bisnes kali keempat ni, Wani pun baru habis belajar, ngam-ngam. Kita orang partner dalam perniagaan ni. Partner Partner. Sampailah sekarang. Sampai sekarang. Sekarang dia jadi suri hati Mr. Carpet saya lah. Huyo. Kau dah jadi Mr. Carpet sekarang? Mr. Carpet. Oh, dia jadi sleeping partner lah. Sleeping pun dia partner kau. Sleeping partner. Okey. Oh, dia okey. So, ada cabaran tak? Aku ingat lagi masa kita pergi umrah kali pertama kan. Kau minta tolong Ustaz, tolong Ustaz doa Ustaz nak kahwin dengan Wani kan. Betul? Kau tak tahan sangat ni nak kahwin. Tolong doakan dapat jodoh dengan Wani kan. Memang ada cabaran. Cabaran 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun pujuk. Bapa mentua. Oh, bapa mentua. Pujuk. 4 tahun pujuk. Dah berkenalan 6 tahun. Kan, dah buat bisnes sama. Dah berjaya lah. Kan, nak pujuk tu 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Memang sabarlah. Sabar, dan saya nampak nasihat daripada Bro Halim sendiri kot. Oh ya. Cakap syukur. Hati manusia ni milik Allah kan. Ya. Hanya Allah je yang boleh ubah, lembutkan hati manusia ni. Jom pergi umrah. Jom pergi umrah, kita berdoa. Sama-sama. Masya-Allah. Bro Halim bagus lah. Saya terharu kan. Saya cakap tapi saya kesian kat dia tu. Tolonglah jom kita doa dapat jodoh. Okeylah, kesian ni Muhammad ni. Dah sangat-sangat ni. Nak kahwin ke? Betul. Kan okey tapi okey kan. Okey tapi okey kan. Betul lah, okey tapi okey kan. So maknanya Wani kenal kau sebelum kau glamour lagi lah. Sekarang ni aku cakap kau glamour lah. Maknanya dia kenal kau daripada start from the beginning. Daripada tak ada zero apa-apa. lah. Daripada belum berjaya, tak ada perniagaan, sampailah hari ni. Lepas tu dulu masa sebelum kahwin aku tak ada jadi partner kau, dia bawa kereta kan. Dia bawa kereta, kau duduk sebelah. Betul. Itulah kerjanya. Saya duduk sebelah dan pernah, yelah bila perempuan bawa kereta, yelah dia punya energi pun tak kuat kan. Kita orang pernah je berhenti kat R&R tepi highway, dia cakap dia bergantung, dia nak tidur sekejap. Jadi saya tunggulah dalam kereta. Dan kenapa kau tak bawa? Tak saya tak boleh pula, tak pernah duduk tepi, biasa bawa tak ada. Kau boleh bawa kereta tak boleh? Okey, kalau saya pegang steering kan, kaki tak sampai. Kalau saya boleh pijak pedal pula, kepala pula tak nampak. Aduh. Tapi saya ada sendiri Ustaz. Ya, Masya-Allah. Tak pandai bawa kereta tak apa, yang penting ada kan. Tak salah ada impian. Ya, betul. Alamak, hashtag tu kembali lagi. Alright. Okey. So, Mani dia tukang bawa kereta lah. Ya. Okey. Masa pakai kereta apa bro? Dulu Myvi. Kan? Myvi hitam. Sampai sekarang ada lagi. Ada je? Dah 500,000 kilometer. Myvi apa tu? Myvi ke roket tu. Itu dah layak masuk museum lah tu. Tapi banyak berbakti lah. Banyak berbakti. Okey. So sekarang syukur dah berapa orang anak dah? Saya dah dikurniakan seorang anak. Anak lelaki. Dan boleh tengok dekat YouTube atau boleh tengok dekat Instagram lah. Dia very popular dekat IG, memang banyak peminat dia. Kalau saya upload video, Anas mesti macam Anas. Mesti dia Anas. Mesti dia minat kat Anas, bukan minat kau kan? Orang cakap, comel macam bapak dia. Dia mesti ada kaitan tak? Tapi mesti ada yang betul. Syukur ni kan, di samping kelebihan dia bermotivasi, dia semangat. Satu lagi kelebihan dia kuat gatal juga. Mantan nampak awet dulu lah. Tapi Wani juga dia kejar kan. Wani juga dia kejar. Okey, so Anas nak dapat adik katanya? Anas bakal dapat adik. Alhamdulillah, tak lama lagi. Okay, tahniah bro, tahniah. Terima kasih, doakan. Dipermudahkan. InsyaAllah, amin. Bulan 3 Bulan 3, lagi bulan depan lah, sikit lagi. Sekarang dah 36 minggu. Okey. So sekarang dah memang tunggu standby lah apa-apa pun yang berlaku kan. Okey. So
Terus dibawa pergi hospital. Okey, mudah-mudahan anak dan ibu sihat dan normal. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita nak pindah ke yang seterusnya. Okey, kita nak buat ni. Oh, ini cabaran yang dahsyat ni. Cabarannya ialah, okey, kamera tunjuk. Syukur diminta untuk mencapai ke kamera, tilt up. Pakai kamera mana? Ni. Tunjuk ni. Syukur diminta untuk mencapai belon. Macam mana? Mencapai belon. Okey. Dengan ketinggian dan juga ketanganan yang ada itu, macam saya boleh capai dengan mudah. Tering. Okey. Syukur je lah. Okey, kamera tunjuk sikit. Macam mana? Okey, boleh. Tak boleh, tinggi lah. Lompat lah. Okey, nampak gayanya mungkin Syukur terpaksa mengambil bantuan saya sikit. Boleh Syukur? Panjat. Lompat. Tak tercapai. Okey. Oh. Okey, macam mana ni? Macam mana ni? Nak aku juga tolong. Dalam hidup ni kita kena ada sahabat yang membantu. Masya Allah. Inilah sahabat saya. Boleh Boleh. Saya berat tau. Berapa? 60 kan? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup berkali kau cukup. Yeah, berjaya. Tepuk. Macam mana kau tepuk? Kau tepuk. Ya. Tepuk sebelah tangan tak berbunyi. Nampaknya tepuknya berbunyi. Okey, Alhamdulillah kita dapat. Syukur ni, apa yang... Okey, Syukur jap. Okey, duduk. Relax dulu. Okey. Apa yang saya kenal pasal Syukur ni Syukur ni apa dia nak mesti dapat. Tu kelebihan Syukur. Saya nak beritahu lah. Dalam hidup saya ni, apa yang saya capai sekarang kan bukan sebab kehebatan saya seorang. Okey. Semuanya adalah atas faktor support sekeliling. Ya. Orang yang bantu, kawan, sahabat. Ya. Dan macam tadi, Bro Halim bantu saya. Terima kasih sangat. Tu contoh je, bukannya betul pun. Yalah, kalau tidak memang seumur hidup memang tak boleh capai lah. Saya nak tanya, jujur, berat tak? Berat mata memandang. Berat lagi tangan yang memikul ni. Tapi dulu kau ringan Syukur. Dulu aku pergi umrah, aku bawa kau tak berat macam ni. Betul? Sekarang ni kau memang semangat je lah. Itulah, tengah proses nak diet lah. Proses lah dulu. Okey, baik. Tak ada, ingat tak dulu kita pergi umrah? Masa tu kau cakap dengan aku, kau nak cium Hajar Aswad. Aku cakap, impossible lah Syukur. Impossible nak cium Hajar Aswad ni. Sebab Hajar Aswad terlalu ramai orang. Betul tak? Dengan pet itu, kita kena lawan dengan Mark Black yang badan besar, Arab apa semua kan. Kita ni dah pendek. Aku ni dah pendek. Tambah lagi keadaan kau macam ni kan. Memang tak logik lah. Memang kena pijak lah. Memang kena pijak. Tapi kuasa Allah kita doa kan. Apa cerita, ingat cerita sikit. Okay, saya pergi umrah. Sekali lagi rasa macam touch my heart lah kan dengan Bro Halim ni. Kenapa saya begitu rapat dengan dia, kenapa saya macam mesra sangat, gurau pun memang gurau-gurau yang memang tak logik di akal orang normal kan. Berani Halim kau gurau macam tu dengan dia tu kan. Tu hanya kita orang je yang faham bahasa tubuh macam tu. Ya. So saya pergi macam, saya ingat lagi Bro Halim cakap, Syukur kalau kita nak cium Hajar Aswad, dia cakap kita pergi subuh. Pagi tu Hajar Aswad ni. Okey, bila dah macam semua dah lega, orang dah start duduk. Dah tenang lah. ramai kan. Tu Bro Halim dia ada kelebihan pandai bercakap Arab. Polis tu. Ini sahabat. Nak cium Hajar Aswad tu. Lepas tu saya cakap lah, ni orang ni orang OKU kan. Lepas tu saya tunjuk dia pun tengok. Lala dia panggil kita. Dia panggil kita.
untuk Cik Haji Aswad dipersilakan untuk Cik Haji Aswad. Dipersilakan. Masa tu kenangan dengan lamanya dan Bro Halim pun sama-sama ikut. Yelah, aku pun tumpang tu tak boleh. Mana boleh bawa dia je. dengan tenang, betul. dengan tenang. Masa tu saya ingat lagi syukur dia kena kau naik atas aku punya paha kan. Yeah. Aku tahan ini kan. Macam tadi tu peluk kan. Ni angkat letak. Tolak. Dia tolak balik. Zop macam tu. Uish. Lama kan. Meremang macam wow. Dapat Cik Haji Aswad, masya-Allah. Amazing sangat. Amazing kan memang. Rasa macam tak boleh dilupakan lah. Itulah aku pun paling indah lah Cik Haji Aswad banyak kali dah. Tapi itu paling indah lah sebab lama gila. Lepas tu siap tentera tu. Aku ingat lagi masa kau cium tu kan. Lepas tu sekali kau nak bangun kan. Kau dah cakap dah kan. Cakap nanti cium lagi. Dia tolak cium lagi. Dia tolak lagi. Cium lagi dua kali syukur cium kan. Sampai kan askar tu pun tak kisah macam come on lagi. Betul. Itulah alhamdulillah penangan disaksikan ribuan jemaah lagi. Masa tu semua orang bertasbih subhanallah tengok. Betul. Glamour lah jadi artis kejap lah masa tu kan. Lepas tu dekat Raudah pun sama dengan Bro Halim. Dia cakap macam bestnya pergi umrah ni dia memang mengutamakan golongan yang OKU lah. Betul. Utamanya yang pakai wheelchair kan. Jadi Bro Halim cakap syukur jom kita bawa wheelchair, kita masuk Raudah. So memang masa tu bukan setakat dapat solat di Raudah, solat sunat, malahan kita dapat solat waktu. Ya, solat fardu. Solat fardu di Raudah. Dan bila balik tu kan, kita ceritakan jemaah, ramai orang semua orang pun besok aku nak bawa syukur lah. Besok ada nak tolak. Berebut nak bawa syukur. Tolak. So sebab memang nak tumpang tuah memang kita pergi, Bro Halim, saya pergi dengan dia, memang dapat banyak pengalaman dan ilmu lah. Dan selepas itu saya pergi umrah, saya pergi bawa mak mertua, bapak mertua saya dan saya dah banyak dah input yang saya dapat sebelum ni. Dan boleh ajar orang juga lepas tu. Tapi ada satu peristiwa yang paling best juga. Masa tu kita nak pergi panjat Gua Hira. Memang orang biasa tak boleh naik Betul? Orang biasa pun pancit naik, tiba-tiba syukur boleh naik. Saya masa tu tahu tak, masa tu kan tanya Abraham tanya siapa nak pergi Gua Hira. Saya cakap nak lah. Konon-kononnya macam boleh pergi je kan. Tapi bila sampai dekat tempat kaki bukit tu tengok mai tinggi, tak tercapai di akal lah dengan anak tangga yang begitu banyak kan. Tak logik lah. Lepas tu saya cakap tak apalah, saya tunggu bawah. Lepas tu tak apalah, naiklah kan. Dia orang naik, tim Bro Halim semua naik. Lepas tu saya tengah jalan-jalan menambah dekat bawah tu, ada seorang Pak Arab ni lah kan, dia tengah minta sedekah. Bukan Pak Arab, Pakistan kan. Pakistan dia minta sedekah. Lepas tu dia tanya lah, nak naik ke kan tu kan. Saya cakap tak apalah, tak naik kan. Tak apa, saya boleh angkat je kan tu. Dia cakap dia boleh angkat. Saya cakap boleh angkat. Lepas tu dia cakap berapa dah? 300 macam tu. 300. Lepas tu saya telefon. Halim cakap, syukur kau minta diskaun sikit kan tu kan. Masa tu aku kat atas lah, ada separuh jalan dah. Lepas tu saya macam minta diskaun. Okey saya letak. Lepas tu saya minta diskaun, dia bagi 200 macam tu. Dia bagi 200 lah. 150. 150. Lepas tu saya kata 150 rial. Boleh tak 150? Syukur boleh sangat tu. Yang ni aku pun tak sampai lagi cakap. Lepas tu korang bayangkan dia angkat saya dekat belakang dia. Angkat dia dengan satu step. Sampailah ke puncak Gua Hira tu. Wow, amazing. Gila lah syukurnya. Tapi yang bestnya, dia bayar kat pakcik tu 150 rial. Tapi ada orang derma kat dia pula. Sepanjang perjalanan tu orang tengok dia, orang derma kat dia. Saya cakap ada 1,000 saya rasa. Dia derma kat kau juga kan? Saya pun dapat juga sikit. So derma tu lagi banyak daripada kau bayar kat pakcik tu kan. Tapi akhirnya yang penting macam tak sangka lah, tapi tu kuasa doa kan. Betul. Dan kesungguhan syukur dia dapat. Itu yang betul. So siapa yang belum pernah pergi umrah, niatlah pergi umrah, niat. Duit tak ada tak apa dulu, niat dulu. Betul. Kadang-kadang pergi tak semestinya sebab duit kita, mungkin ada orang hadiahkan. Betul. Dan sebagainya. Itulah. Maksud ingat kali pertama kau nak pergi yang kau bawa orang bapak kau tu kali kedua ke kali pertama? Kali pertama kan. Doa lepas tu nak dapat bini, dapat juga bini. Betul. Itulah. Memang banyaklah kuasa doa ni. Dan memang saya nampak ini contoh bukti nyata lah, bukti bergerak. Syukur ni dia nak apa dia doa. Jadi macam contoh tadi lah. Dia kata dia nak
pegang balance tu kan. Tapi dia pandai organize lah, pandai digunakan, bukan gunakan lah tapi maknanya dia susun lah macam mana siapa yang boleh bantu dia. Betul lah. Dia nak pergi, nak berniaga, siapa yang tolong bawa kereta. Ini pandai untuk, dia mampu untuk mengurus keperluan yang diperlukan. Betul. Okey, syukur. Aduh, apa lagi nak tanya ni Okey, kita bagi ruang pada penonton tanya soalan pada Encik Syukur Ibrahim kita. Rasanya semua tahu kot, satu Melaya dah tahu dah Syukur. Instagram apa? Instagram? Syukur Ibrahim, SUKUR. Syukur SU SU. Sekarang saya popular kat TikTok, Ustaz. TikTok. So memang itu salah satu medium untuk saya kembangkan lagi ataupun mendekati lagi masyarakat untuk memberi motivasi. Sebenarnya ramai je orang berjaya kat luar. Tapi hari ni kenapa saya nak tampilkan diri saya ke depan untuk memberi motivasi, sebab apa? Saya nak give back lah. Bagi balik kepada masyarakat yang dulu banyak bantu saya, yang tolong saya. Dan akhirnya inilah makanan saya. Masya Allah. Kalau siapa nak tahu tentang riwayat hidup Syukur, boleh baca buku apa? Buku saya, Inspirasi Syukur tu ada. Inspirasi Syukur. Macam tu. Ni macam kenal lah buku ni Syukur. Bro Halim ada kan. Tu buku dua buku saya. Saya tulis sendiri buku saya. Ni ada dekat ni, boleh beli online lah. Boleh beli online. Okey, komisen jangan lupa Boleh. Okey, sebenarnya buku ni pun saya yang minta Syukur untuk tulis kan. Buat. Saya kenalkan dengan editor kan. Editor, betul. Banyaklah Bro Halim banyak bantu saya. Banyak bantu saya dalam perkenalkan buku ni. Betul. Masa tu dia Syukur, dia jealous kat saya ada tulis buku. Jadi saya kata, Syukur, kau kena tulis buku pasal kau. Supaya orang boleh bawa balik kan. Betul. So tak kisahlah buku apa pun, yang penting kau tulis simple-simple pun tak apalah. Ni buku je ni lah. Jadi tapi memang menarik lah buku ni. Inspiring lah, memang inspiring. Saya sebenarnya ada satu pendedahan eksklusif lah sangat. Betul. Ada sekali tu saya pergi panjat Bukit Broga. Semasa tu saya dah penat tau. Dah penat sepuluh jalan. Lepas tu ada dah patah balik tau. Ada tim kita orang yang dah patah balik sebab penat ke apa tak tahu lah. Lepas tu siapa nak patah balik lah. Mana ada orang yang patah balik, aku pun patah balik lah. Tapi yang saya teringat, Syukur dia pernah hantar kat Facebook, dia berjaya naik Gunung Broga. Engkau jalan kaki ke kau jalan kaki, Bukan naik helikopter Bukan naik helikopter, bukan orang angkat encam belakang ke, tak ada. Memang sendiri naik tu, dan lepas tu orang ajak lagi tak nak dah, menyesal. So saya masa cakap, kalau Syukur dia naik, kenapa aku tak boleh naik? Betul? Selalu Syukur cakap, kalau saya boleh buat, kenapa awak tak boleh buat? Kenapa orang tak boleh buat? Saya guna satu hashtag, sikit je lagi. Sikit je lagi. Sikit je motivasi untuk berjaya kan? Betul lah. Bila kita buat sesuatu, bila kita rasa penat, kita kena cakap kat diri kita sikit je lagi. Sikit je lagi. InsyaAllah benda tu akan jadi lebih sikit, lebih mudah lah. Okay. Jadi masa tu saya cakap, Syukur boleh naik ke atas, takkan aku tak boleh. Lalu saya naik dan saya berjaya. Tak susah pun. Saya ingat lagi masa tu saya pergi dengan, adalah tim-tim kita orang cakap, sikit lagi memang. Dah nak cakap, nak sampai ke ayat-ayat motivasi. Masing-masing bagi motivasi kan. Betul. Boleh sikit lagi. Jangan malu, jangan malu company je. So kita pun akhirnya berjaya juga sampai ke Bukit Broga. Betul. Saya cakap terang, saya naik Bukit Broga, sumber inspirasi saya ialah Syukur. Dahsyat sekali Alright, so mudah-mudahan malam ni menjadi sumber inspirasi pada kita. Syukur memang dah terbukti, dia telah membuktikan pada kita semua yang beliau pun boleh berjaya walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Tapi saya rasa kekurangan yang beliau ada bukan satu yang melemahkan, tapi satu yang melebihkan. Kekurangan yang ada sebenarnya adalah kelebihan yang ada pada dia. Okey, kita nak buka ada sesi soal jawab. Kita bagi ruang kepada para penonton untuk bertanyakan soalan kepada Encik Syukur. Syukur ada pilihan sama ada, tapi Syukur kita bagi ke peluang sama ada nak jawab atau tak nak. Kalau kau nak jawab, kau jawablah. Tak nak pun tak apa. Okey, kalau ada soalan dipersilakan tanya dekat kita punya ruangan komen di Facebook kita. Kalau ada silakan nak tanya apa-apa lah. Kalau ada, bacalah. Daripada Saiful Salih Tahir. Oh, Saiful Salih Syah ya Allah. Alah kalau saya kata kau PM je lah. PM tepi lah. Okey. Ingat tak masa cium Hajar Aswad sebelum solat subuh, satu Masjidil Haram tengok? Tadi kita cakap lah. Masa tu dia ada. Memang dia ada sekali dia nampak dan dia jealous lah. Lepas tu besok aku nak pula.
Dia jealous lah. Tapi kenangan tu memang tak boleh lupa lah, serius. Macam VIP dia. Ya. Macam VIP sebab kita diiring oleh tentera. Betul. Tentera bawa kita, lepas tu dia yang tolak. Apa tu dia yang midway tu kita cium aja sebab memang tak ada orang lain cium, kita cium. Dengan mudahnya. Masya Allah. Dengan mudahnya. Itu yang Kenangan biasa. indah lah, Masya Betul. Allah. Okey. Ada soalan lain? Penerbit tak ada itu je. Syai seorang yang tanya. Okey, Syai kita kena panggil juga masuk sini. Betul? Dia popular tu. Ya, tajuk dia dara atau janda. Okey. Ada lagi soalan? Okey, silakan. Tapi dapat gunakan syukur untuk lepak kat Raudah kata. Inilah betul, gunakan betul, kau lah ni. Betul. Semua orang macam tu. Tapi best lah. Banyaklah yang saya masih ingat yang first umrah. Ya. First umrah masa tu Bro Halim cakap, saya dengan mak saya dengan ayah saya, dia cakap, syukur pergi umrah ni bukan sebab kau ada duit ke, sebab kau ada masa ke, tapi sebab Allah yang jemput kau. Betul. So macam wow. Betul. Touch my heart lah. Syukur antara orang tak percaya mana boleh ke Ustaz? Saya nak join umrah Ustaz ni, okey ke? Saya ni kita cakap tak apa, kau jadi tetamu Allah, aku tak boleh kata tak boleh. Malah saya bangga pula sebab dia nak ikut, nak join. Memang saya happy sangat lah. Dan masa tu memang Allah Ta'ala banyak makbulkan doa kita kan. Macam-macam kita minta, semua dapat. Alhamdulillah. Okey. So, tak ada soalan-soalan lain? Okey, kalau tak ada tak apalah. Okey, Aini Hadiah Azman, ada bercadang tak untuk buka bisnes baru? Ada bercadang ke nak buka bisnes baru? Bisnes baru. Tak ada. So saya jenis orang yang fokus. Dan paling penting dah tak nak pening-pening lah. Bisnes dah macam quite comfort kan. Dah comfort dengan so, apa yang saya ada. Mantapkan lagi lah. Mantapkan lagi dan kita produk tu kita perbagaikan lagi. Sebab kapet ni dia corak dia akan terkini macam itulah. So kita akan update sentiasa untuk corak yang baru dan dengan kualiti yang lebih best. Kelainan dia orang akan ambil gambar dengan saya. Oh gitu. Tak ada orang yang akan ambil gambar dengan toke kapet kecuali saya. Okey. Itu kelebihan dia lah. Kau tak ada jual kapet yang naik ke langit, naik ke dinding ke ceiling ke tak ada? Zam-zam ala Ghazam tak ada. Dan macam itulah memang kapet biasa je. Okey. Alright, Syukur. So, okey, ada lagi soalan ni. Macam mana Cik Syukur boleh handle bisnes seorang-seorang? Ya ke seorang-seorang? Seorang-seorang lah. Seorang-seorang? So, kita belajar daripada guru-guru, daripada internet, dan saya memang benda ni process of learning. Dan kita slow and steady. Saya kalau orang tanya saya ada impian nak jadi jutawan tak? Dulu ada lah. Sekarang lebih kepada nak bahagia lah. Wow. Bahagia. Sebenarnya bahagia. Ayah sangat. Bahagia. Sebab bahagia ni adalah benda yang tak boleh nak jual beli. Ya. Dan bahagia ni tak boleh kita nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, betul. Setiap orang kebahagiaan dia berbeza-beza. Ya, betul. Yang paling penting, orang yang bahagia ni hati dia akan tenang. Dan orang yang tenang mesti menang. Wow, hati yang tenang pasti menang. Okey, Syukur. Dulu kau pernah bagi satu ceramah, dalam banyak-banyak ceramah antara yang menarik perhatian aku lah. Bila kau bagi ceramah motivasi kepada ibu ayah yang ada anak OKU. Ya. Betul tak? Mungkin boleh sharekan sikit. Memang pengalaman dan saya banyak berkongsi tentang kisah hidup mak saya. Macam mana kekuatannya mak saya. Macam mana mak saya kuatnya, tak tahu berapa banyak air mata yang tumpah, tak tahu berapa banyak keringat yang keluar. Tapi yang paling penting adalah dia berjaya membesarkan saya. Memberi kasih sayang, disiplin. Disiplin yang baik. Dan paling penting dia nak saya berjaya daripada kecil lah. Macam tu. Dan memang banyak menyentuh hati mak dan ayah yang lain ketika itu, yang anak-anak dia berjaya, anak-anak dia kurang-kurangnya sebenarnya anak yang OKU ni sebenarnya boleh berdikari pun dah cukup. Sebenarnya. Tapi kalau boleh lebih berjaya lagi, alhamdulillah. Sebenarnya mak bapak bukan anak-anak OKU saja yang perlu dimotivasikan, tapi mak bapak pun perlu dimotivasikan. Nak jaga anak yang normal pun
banyak cabaran. Ya. Ni kan nak jaga anak yang kurang upaya. Ya, betul. Dan sebagai masyarakat yang mungkin ada di sekeliling, harap-harap boleh bagi support lah. Bantu saya langsung ataupun tidak langsung. Okay. Jangan pandang sinis. Jangan tiba-tiba rasa macam nak menghina ke apa. Rezeki kan setiap orang kan. Allah bagi rezeki dekat dunia, dekat akhirat mungkin berbeza, tak tahu kan. Ya, betul. Memang itulah. Aku suka baca kau punya status dekat Facebook tu. Tak sabar nak masuk syurga. Nanti ada tangan, ada kaki kan. Sempurna kan. Betul lah. Lepas tu aku tulis jahat tu, aku tulis tu. Kau confident ke? Gurau. Okay, so rasanya kita dah pun berada. Tak kena bayar buat impian. Betul, berangan tu free Berangan tu free, tak kena bayar. Yes. Yang tak salah buat impian. Dan dah ada impian, kena bertindak. Jangan ada impian tu namanya angan-angan. Jangan macam ni. Kena bertindak, buat, lakukan. Macam mana saya boleh gagal 3 kali sebab saya impian dan saya buat. Dan akhirnya saya gagal. Tak apalah, belajarlah daripada kegagalan daripada orang yang takut nak melangkah langsung. Dan bila dah bertindak, kena bertahan. Mungkin kita ni perjalanan kita slow sikit pada orang lain. It's okay. Yang penting kita keep on moving forward dan kita akan sampai ke destinasi tu juga walaupun lambat. Walaupun lambat. Tak salah nak berangan dan hidup mesti ada impian. Betul. Okey, impian syukur. Cerita sikit apa impian syukur kalau boleh dikongsi? Impian saya besar. Terutamanya saya nak jadikan diri saya ni sebagai ikon motivasi negara lah. Saya tak payah bercakap pun. Orang nampak saya pun orang nak cakap macam rasa termotivasi. Tengok je orang tepuk kau tinggi kat depan. Saya jalan pun orang dah rasa aura dia. Okey. Boleh tak kau tunjukkan cara kau jalan tu? Turun boleh. Depan dia tak naik lagi kan. Okey, buat gaya. Okey. Kita sekarang ni mempersilakan tokoh motivasi negara, Profesor Dato' Dr. Haji Al-Fadhil Dr. Syukur Ibrahim. Macam kita gaya dia. Kita gaya model babe. Macam ni saya paling bukan tak suka lah. Saya paling lemah kalau nak berjalan jauh. Sebab kaki saya pendek. Jadi langkah saya kecil lah. So saya tak suka sangat jalan jauh. So kalau jalan jauh saya akan cepat penat. Okey, jadi patutnya kau keluar tadi kau pakai skateboard. Saya kena ada orang yang macam Bro Halim untuk angkat saya bawa pergi mana-mana. Bayar gaji mahal tu. Okey. Dr. Syukur Ibrahim aku peminat lah. Selfie. Macam tu lah. Okey, macam tu lah. Itu salah satu impian saya lah. Impian kan? Impian saya. Itu bukan impian kosong tapi untuk mengajak orang lain untuk sama berjaya. Betul, berjaya. Berjaya. Semua orang layak berjaya. Semua orang layak. Masya Allah, tabarakallah. Okey, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua rakan-rakan yang menonton di FB dan juga kita boleh ada ulangan di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe dan follow kita punya program. Kita akan temu ramah dan dapatkan semangat, inspirasi daripada orang-orang yang amazing seperti Syukur. Okey, soalan terakhir. Lagi 10 tahun, siapa Syukur insya-Allah? Okey, siapa Syukur? Syukur memang seorang usahawan yang dermawan. Masya Allah. Impian saya. Saya memang nak bantu orang lain lah. Bantu orang lain dari segi mental, fizikal, mungkin dari segi kewangan. Saya memang hidup saya memang nak add value to other people. Itu je. Dari segi kalau orang luar tak mampu nak bantu dari segi kewangan, bantu dari segi fizikal. Masya Allah. Macam tu lah. Mungkin saya hari ni tak mampu bantu dari segi fizikal. Dengan keadaan fizikal saya macam ni. Saya doa saya dimurahkan rezeki. Supaya saya boleh bantu ramai orang dekat luar. Masya Allah. Mudah-mudahan impian menjadi kenyataan. Amin. Kita doakan Syukur ke mana saja kau pergi pun insya-Allah aku doakan kau berjaya. Kau pilih jalan A ke, jalan B ke, jalan C ke, jalan D. Tapi cuma satu je, stick with your family. Jangan kahwin lain. Syukur Wani tu memang isteri yang paling baik. Bro Halim adalah idola saya. Masya Allah. Lelaki setia. Ya. Mudah-mudahan aku diam. Okay, so macam biasalah kalau anda boleh tengok rancangan kita lagi
di YouTube, dan juga jangan lupa untuk follow kami di Instagram, di Facebook dan juga di Twitter. Kita ada di YouTube, Instagram, TikTok pun ada. Okey, macam mana Soyawan. Okey, macam ni lagi ada. Soyawan. Terima kasih sekali lagi, Syukur. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak kerana hadir bersama kami pada hari ini, dan kita harap ini bukan kali terakhir kita berjumpa. Betul. Kita ada banyak lagi siri motivasi yang lain mungkin kita boleh kongsikan bersama untuk manfaat semua orang di luar sana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Okay. Alright.